أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita keizinan untuk kita kembali dapat bertemu pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Alhamdulillah, kita telah berada pada bab yang keempat dalam membicarakan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat, yakni tata cara wuduk dan taharah, yang dimulai dari muka surat 91. Dan insyaAllah malam ini kita akan melanjutkan huraian terhadap tata cara yang berkaitan dengan wuduk, iaitu pada tata cara yang kelima, iaitu membasuh wajah, pada muka surat 99. Baik, kita sambung perbahasan dalam bab ini yang berkaitan dengan kaifiah ataupun cara Nabi SAW di dalam berwuduk. Muka surat 99 pada poin yang kelima, membasuh wajah, membasuh muka. Berkata Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, membasuh wajah ataupun membasuh muka artinya mengalirkan air ke atasnya dengan kedua tangan. Batas panjang wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut di atas kepala, yakni atas kening, hingga tempat tumbuhnya janggut dan dagu. Sedangkan lebarnya iaitu dari pinggir telinga sampai ke telinga yang satu lagi, yang lainnya, dan masuk pula sendi-sendi di antara iaitu janggut dan telinga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Basuh, ghasala, basuh. Surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-6. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan begitu juga Al-Imam Muslim rahimahullah, meriwayatkan daripada Humran bin Abban radhiyallahu anhu bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air wuduk, lalu menyebutkan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat." Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Masih ingat hadis yang dijadikan dalil gambaran keseluruhan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 94, teks penuhnya. Itu yang didatangkan daripada riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di dalam perbahasan tentang wuduk ini, Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala memuatkan 3 hadis. Satu yang lengkap, 2 lagi yang tidak lengkap, tapi sebenarnya kalau dirujuk pada sumber aslinya lengkap juga, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana yang telah kita nyatakan sebelum ini, hadis inilah yang dijadikan sebagai hujah oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Pada membicarakan tentang bab menyapu kepala. Wamsahu biru'usikum, menyapu kepala. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mendatangkan salah satu dalil cara yang sempurna
ya cara yang pilihan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah ya sebagaimana hadis yang datang daripada jalan Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu an, ya hampir sama mirip dengan hadis yang didatangkan oleh dari jalur riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Begitu juga ya hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang sifat wuduk Nabi SAW yang diperagakan oleh iaitu Ali radhiyallahu an, menunjukkan cara berwuduknya. Baik. Disunahkan takhlilul lihyah, iaitu menyela-nyela mencuci janggut bagi orang lelaki yang memiliki janggut, sama ada janggutnya tebal ataupun nipis. Ya. Dari Utsman radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah, bahawa Nabi SAW menyela-nyela janggutnya ketika membasuh wajahnya. Jadi anggota wajah itu adalah daripada tempat ya mulanya di depan ini, tempat terakhir rambut di bahagian depan wajah dari atas, kemudian tempat yang terakhir di mana mula tumbuhnya janggut, iaitu di dagu ini, kemudian tepi daripada telinga ke telinga. Jadi ukuran panjang dan lebar itulah dia ukuran wajah, tempat untuk dibasahkan dengan basuhan wudu, air wudu. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW apabila berwudu, beliau mengambil secedok air di telapak tangan beliau SAW, iaitu satu mud air, ya, satu mud ya air telapak, ya ini di telapak tangan Nabi SAW, di atas telapak tangan, ya kalau satu mud dua ni, ya kemudian memasukkannya ke bawah dagunya, ya lalu beliau menyela-nyela janggutnya dengan air itu sambil bersabda, beginilah Rabbu Azza wa Jal menyuruh diriku. Jadi ya, jadi bilangan untuk basuhan anggota wudu Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya paling minimal sekali, paling maksimal 3 kali, ya 2 kali boleh juga. Jadi ini adalah bilangan mengambil air basuhan. Jadi boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, ya. Baik, Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, ya. Kecuali di bahagian kepala, ya hanya sekali. Walaupun yang lain sekali, 2 kali, 3 kali, di bahagian kepala ya sekali sahaja. Ya, adapun Imam Syafi'i rahimahullah, dia menyukai juga di bahagian kepala itu disapu 3 kali. Ya, namun sekali sudah mencukupi, itu batas paling minima. Baik. Kalau kita melihat hadis Nabi SAW, ya di bahagian kepala itu Nabi SAW menyapunya sekali, sebagaimana yang diriwayatkan daripada hadis yang telah kita sebutkan. Baik. Jadi membasuh air, mengambil air, kemudian kita memulakan daripada atas, sapu gitu sekali. Selesai. Ya, tak perlu takaluf dalam menyapu muka, gosok-gosok sampai macam nak tertanggal kulit muka, tak perlu. Yang penting menyapu dan meratakan air di seluruh anggota wajah, sama lelaki dan wanita. Baik, yang keenam, ya, membasuh kedua tangan sampai siku. Tu, wassalam, membasuh. Tengok beza. Kecuali kepala, masahah, sapu. Ya, nanti akan datang penjelasan. Sekarang wajah basuh, kemudian ya setelah selesai yang membasuh bahagian wajah, seterusnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Siku adalah sendi tempat persambungan antara lengan bawah dengan lengan atas. Di siku ni. Ini semua makruf lah, tapi kena jelaskan dalam bab fiqh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Ya, daripada ayat tadi. Ayat yang sempurna, lengkap. Masih ingat di awal ya, pengarang Hafizahullah Ta'ala mendatangkan ayat yang lengkap berkaitan dengan wudu dan juga tayamum dari surah Al-Maidah ayat 6. Baik. Dari Humran bin Abban radhiyallahu an, bahwasanya Utsman radhiyallahu an meminta air untuk berwudu, lalu ia menyebutkan sifat yang ditata cara kaifiah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Humran radhiyallahu an berkata, kemudian ia membasuh, ia siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya seperti itu pula. Jadi Nabi SAW cara bagaimana? Ya, 2 cara. Satu, air kita buka, ambil di atas telapak tangan, mengguyurkannya daripada telapak tangan itu, terus air turun, dan tangan sebelah lagi meratakannya sampai ke siku. Nah, itu maksud dia. Jadi yang kedua pun begitu juga, ambil air dari ini, ibarat gayu buah air, ya begitu. Cara ini begini biasa kita guna bila kita guna satu bekas. Selalunya ketika air musim kemarau jatuh, pandai pula dia menjimatkan air, bubuh dalam tu, ambil ya, dan sekali. Ya, kalau air sedikit sekali pun dah membadai. Yang penting rata seluruh ya bahagian tangan sampai ke siku. Satu lagi boleh juga kita buka, ya kita
alirkan air, ya, daripada atas ke bawah atau sini. Tapi kalau ikut di ayat ini, yaitu dan basuhlah tanganmu sampai ke siku, maknanya dimulai daripada hujung jari sampai ke siku. Itu daripada depan ke belakang. Baik, boleh faham? Jadi itu adalah mengikut, ya, ayat Al-Quran dan juga yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, sebahagian ulama berpendapat bahawa siku termasuk bahagian yang wajib dibasuh sehingga membasuh kedua tangan. Dan ada juga ulama yang tidak berpendapat demikian. Dan yang benar, wallahu a'lam, bahawa siku termasuk bahagian yang wajib dibasuh. Ini menurut pendapat pengarang Hafizahullah Ta'ala juga, dan barangkali mengambil pendapat para ulama yang berpendapat wajib. Namun kita dah sebut di dalam bab fiqh ini banyak sekali, dalam satu-satu isu ada saja perbezaan pandangan para ulama. Dan di dalam bab fiqh, perbezaan di kalangan para ulama merupakan rahmat, memberikan keringanan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah. Ya, tapi yang terbaik, ya, di dalam perselisihan itu adalah mencontohi Nabi SAW. Kalau Nabi SAW melakukan seperti itu, maka kita lakukan. Ya, maka wajib sunat itu kita ketepi. Yang penting Nabi SAW melakukan seperti itu, kita berbuat. Maka itulah yang terbaik. Ya, kerana itu telah memenuhi, yaitu kewajipan ittiba'ur rasul. Baik. Boleh tak kita buka air, kita lalu tangan kita begini dan begitu? Boleh. Ya, tetapi itu tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Yang terbaik mencontohi Nabi SAW. Sebab, ya, kaedah prinsip penting dalam berwuduk, air itu rata ke seluruh anggota wuduk. Tapi yang terbaik apa? Ikut cara Nabi SAW, iaitu tangan sebelah lagi ni menggosoknya merata. Sebab khawatir kadang-kadang bila kita buat begitu, barangkali ada tempat yang tidak rata, barangkali ada perkara yang menghalang. Tapi kalau kita menggosok, barangkali ada sisi ikan di situ, barangkali tertanggal dengan gerakan tangan kita yang kiri itu ketika membasuh tangan kanan. Boleh faham? Jadi kita pun lebih puas. Sebab nama membasuh biasanya akan ada gerakan. Satu lagi macam kita membasuh baju. Bukan mesin basuh tu. Kalau kita basuh baju bagaimana? Mesti ada benda yang akan menggosoknya. Itu maknanya brus, ibaratnya brus, meratakan air. Ya, tapi tak perlu, tak kalau sampai gosok-gosok gini sampai keluar daki-daki, tak perlu. Air itu lembut saja. Ya, sampai itu. Jangan dipaksa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqai." Rasulullah SAW apabila berwuduk, beliau mengedarkan air di atas kedua sikunya. Maksudnya Nabi SAW melakukan sampai kedua sikunya. Maka lakukan. Ya. Perbuatan Nabi SAW itulah yang hendaknya kita contohi. Perkataan mengedarkan air menunjukkan bahawa Nabi SAW membasuh tangannya dengan dimulai dari siku hingga ke hujung-hujung jari. Maknanya dua cara. Daripada sini ke sini, sini ke sini. Dua-duanya adalah boleh. Tapi prinsip pentingnya apa? Air diratakan, membasahi seluruh anggota wuduk. Baik, yang ketujuh, mengusap kepala, telinga dan serban. Ya. Pertama, ketika mengusap kepala, seluruh bahagian kepala harus diusap, disapu. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wamsahu biru'usikum." Dan usaplah, sapulah kepalamu. Jadi kita dah sebut tadi perbezaan penggunaan perbuatan itu. Ketika basuh disebut ghasala, kepala satu-satunya disebut sebagai ya wamsahu, dan usaplah kepalamu. Sebahagian ulama berpendapat bahawa boleh hanya dengan mengusap sebahagian kepala. Dan yang benar wallahu a'lam bahawa wajib mengusap seluruh bahagian kepala. Kalau di sisi mazhab Syafi'i, ya sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ashab Asy-Syafi'iyah, ya cukup dengan menyapu di mana-mana anggota kepala. Ya, dengan mengambil dalil daripada hadis yang berkaitan dengan sorban dan sebagainya. Namun, ya yang terbaik adalah kita lihat bagaimana Nabi SAW melakukan, yaitu Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uthman radhiyallahu an. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu an. Ya, Nabi SAW menyapu seluruh kepala. Maka apabila Nabi SAW melakukan seperti itu, maka tidak ada kesulitan bagi kita untuk melakukannya. Maka lakukan, betul kan? Yang penting sama. Ini kaedah penting. Ya, lupakan perbezaan di kalangan ulama, pertikaian, ya, sudut pandang mereka. Para ulama tu hanya berbeza wajib atau sunat aja nak sapu seluruh. Tapi kita, yang itu kita letak tepi, kita tengok Nabi SAW melakukannya. Itu kaedah yang hendaknya kita pegang. Ya, kerana Nabi SAW adalah teladan kita. Ya. Baik. Kedua, hukum mengusap kedua telinga sama dengan hukum mengusap kepala, iaitu wajib. Sebab kedua telinga itu termasuk bahagian kepala.
Ini pendapat pengarang. Ya, dengan mengambil pendapat daripada ulama-ulama yang beliau hafizahullah cenderung kepadanya. Adapun sebagaimana kita sebut, ini adalah ya ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kalau di sisi mazhab Syafi'i, ya telinga itu hanya sunat saja. Jadi yang penting kaedahnya adalah bila ada pertikaian seperti itu apa? Kembali pada Nabi SAW. Nabi SAW melakukannya, maka kita lakukan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW pernah berwuduk, lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh 2 tangan 3 kali dan mengusap kepalanya. Kemudian beliau SAW bersabda, al-uzunani minar ra'si. Kedua telinga itu adalah bahagian daripada kepala. Maknanya bila disebut kepala, telinga itu termasuk sekali. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat bahawa mengusap kedua telinga itu hukumnya sama dengan mengusap kepala. Maknanya bila mengusap kepala, maka diusap juga telinga, sebab dia anggota yang satu, di satu tempat. Diistilahkan sebagai anggota kepala. Ya. Tengok ada perbezaan nampak di antara pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Padahal ya kedua-duanya itu adalah ya satunya guru, satunya murid. Tapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyelisihi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Inilah kita sebut ya perbezaan di kalangan para ulama dalam memahami sesuatu dalil. Dia melihat dari sisi ya pemahaman masing-masing, dan itu adalah perkara yang ya dibenarkan selama mana masing-masing memiliki dalil. Maka tak perlulah untuk kita bergaduh dan sebagainya. Dan dalam bab ini tidak ada elemen istilah bid'ah. Ini kena faham. Sebab itu ya bid'ah dengan sunnah adalah perkara yang hendaknya jelas bagi setiap orang. Dan kita ittiba ya kepada para ulama yang arif di dalam bab yang berkaitan dengan fiqh ini, kerana masing-masing memiliki sandaran, masing-masing memiliki dalil. Adapun kita sebagai orang yang belajar, maka kita boleh memilih ya mana pendapat yang kita inginkan untuk kita berpegang. Ya, tidak perlu kita bertikai. Kerana apa? Semuanya adalah masih berada dalam koridor mazhab yang muktabar. Cuma yang tak dibenarkan adalah berusaha untuk mempermudah-mudah dalam beribadah sehingga dia mengambil apa saja yang mudah baginya, maka dia berpegang dengan perkara tersebut. Ini para ulama fiqh melarang, dipanggil talfiq. Ya, memilih-milih mana yang sesuai dengan hawa nafsu dia nak buat. Ya, tapi para ulama membenarkan apabila seseorang dia beramal berdasarkan ilmu yang dia terima dan dia cenderung untuk beramal dengan perkara tersebut selama mana masih dalam ruangan lingkungan ya pendapat yang muktabar, maka itu adalah perkara yang dibenarkan. Apatah lagi dia berusaha untuk mencontohi Nabi SAW. Ya, baik. Yang ketiga, mengambil air baru untuk mengusap kepala dan kedua telinga. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, ini adalah ulama di zaman kita yang telah meninggal tak berapa lama. Di dalam As-Sunnah tidak ada dalil yang mewajibkan mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Keduanya diusap dengan sisa air yang digunakan untuk mengusap kepala, sebagaimana halnya diperbolehkan mengusap kepala dengan air sisa yang ada di kedua tangannya. Sisa itu maknanya baki air, lebihan. Setelah ia membasuh kedua tangannya, berdasarkan hadis Rubai' binti Muawidh radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air sisa yang ada di tangannya. Jadi Nabi SAW tidak mengambil air yang lain langsung daripada usapan kepala terus ke telinga. Nanti kita akan tunjukkan contohnya. Ya rahmatullah. Penjelasan Syekh Albani rahimahullah tersebut ya bahawa dalam sunnah tidak ada dalil yang mewajibkan mengambil air baru. Ya, bukan berarti tidak boleh mengambil air baru untuk mengusap kepala dan telinga. Sebab ada riwayat lain dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bahawa ia melihat Rasulullah SAW, kemudian dia menyebutkan sifat wuduk beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Inilah yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, sebagaimana dalam kitab Al-Um ya diriwayatkan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, pendapat dia adalah, dan yang pilihan bagi orang berwuduk kata Imam Syafi'i rahimahullah ya secara makna ni, iaitu mengambil air dengan dua tangannya lalu menyapu bersama kedua tangan ke kepalanya. Imam Syafi'i rahimahullah kata yang terbaik dalam berwuduk ini adalah
Iaitu sebagaimana hadis riwayat daripada Abdullah bin Zaid Al-Ansari, hadis ini. Ya. Iaitu bagaimana ketika di kepala, iaitu menyapu kedua tangan itu, ya, daripada awal dahi ke belakang sampai tengkuk, baru kembali ke depan. Ya. Tu. Kembali ke tempatnya semula, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah datang ke hadis yang maknanya, ya, pernah seorang bertanya kepada Abdullah bin Zaid Al-Ansari, "Mahukah, boleh tak engkau tunjukkan kepada kami bagaimana ya Rasulullah SAW berwuduk?" Tengok para sahabat Nabi SAW ataupun para tabi'in tanya pada sahabat, macam mana cara wuduk Nabi SAW. Mereka nak belajar. Lalu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, boleh. Ini menunjukkan bila ditanya, ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Serta-merta kena bagi tahu. Tak boleh kata nanti dulu dah, esok dah. Esok nanti belum tentu dia panjang umur. Ya, apatah lagi perkara itu dia boleh ajar serta-merta, jangan tangguh. Ketika mana orang datang meminta kepada kita untuk ditunjukkan contoh, apatah lagi hal yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu pula ibadah wajib, maka segera menjelaskan padanya. Ya, maka Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu pun mengatakan boleh. Ya, lalu dia pun minta air untuk berwuduk. Minta pun main air. Ni praktikal terus. Sebagaimana Uthman radhiyallahu anhu memperagakan sifat wuduk Nabi SAW. Ya, macam kita ni dalam ni tak boleh nak tunjuk lah. Tapi kita telah sebut. Ya, sila masuk ke dalam YouTube, tengok, di situ akan jumpa. Ya, dulu waktu guru-guru kita yang kita pelajari, memang dia buat praktikal. Ya, dia ajar kita dulu secara teori, tunjuk pergerakan bagai-bagai, selesai pergi ke tempat air, lalu gurunya mula dia menunjukkan contoh bagaimana cara berwuduk, kemudian setiap orang kita pun mencubanya. Dan kita masya-Allah sangat bersyukur ya kepada salah seorang guru kita yang telah memperkenalkan kepada kita bagaimana sifat wuduk Nabi SAW. Sungguh ya, besar jasa beliau hafizahullah taala dalam memperkenalkan sunnah kepada kita. Dimulai dengan ya bab yang berkaitan dengan taharah, ya wuduk dan tayamum sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian sifat solat Nabi SAW. Yang ketiga itu hal yang berkaitan dengan mengajar tentang sifat solat dan wuduk adalah perkara yang sangat asing, masih baru. Ya, yang masyarakat masih belum terdedah. Berkat jasa di antara guru-guru kita ini hafizahullah taala, masya-Allah, ya sekarang telah menyebar luas sunnah ni sehingga ramai yang lahir daripada hasil daripada didikan guru kita. Masya-Allah, ramai orang yang menyebarkan dan mula mengadakan kursus-kursus. Dulu ketika awal sedikit sekali orang yang membuat kursus-kursus daurah berkaitan dengan sifat solat Nabi SAW. Ya, bersyukur kerana ya beliau hafizahullah taala di antara guru yang mula-mula mempelopori, mengajar. Ya, tak lain dan tak bukan iaitu jasa guru kita kesemuanya, itu Al-Ustaz Al-Fadil, ya, Al-Ustaz Abu Faruq Rasul bin Dahri hafizahullah taala. Masya-Allah, besar sekali. Beliau telah mengajar kita untuk menghidupkan banyak sunnah-sunnah, di antaranya tentang solat, tentang wudu, tentang tayamum, tentang bagaimana musafir sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ibadah kurban. Masya Allah, sejak kita belajar dengan beliau hafizahullah ta'ala, begitu juga murid-muridnya yang lain, boleh dikatakan orang yang belajar dengan beliau hafizahullah ta'ala setiap tahun tak pernah tidak melakukan kurban. Yang selama ini pemahaman kita kurban itu perkara kecil, sekali seumur hidup, atau ya orang lain buat cukup, kita tak perlu untuk berbuat. Masya Allah. Dan banyak lagi jasa-jasa beliau hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau, memberikan kesihatan dan memberikan keberkahan ilmu. Ya, Masya Allah, dengan kuliah-kuliah yang telah beliau sampaikan. Begitu juga tentang kitab-kitab yang banyak beliau tulis yang sangat memberi manfaat, yang merupakan salah satu contoh ya sunnah yang agung, bagaimana ilmu itu disampaikan, dipraktikkan dan diwariskan. Baik, kembali. Ya, begitu jugalah guru-guru kita yang lain. Baik, kembali. Yang keempat, ya, kita dah sebut tadi bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah mendatangkan teks hadis itu secara lengkap dalam kitab Al-Um. Ya, lalu dia pun buat seperti mana hadis yang diriwayatkan dalam kitab, dalam hadis Uthman radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali pada sini dulu. Kemudian disebut di sini, "Tsumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi bis-sabbahataini fi uzunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira uzunaihi wa bis-sabbahataini batina uzunaihi." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, kemudian mengusap bahagian luar kedua telinganya dengan kedua ibu jarinya dan mengusap bahagian dalam telinganya dengan kedua jari telunjuknya.
Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengusap kepalanya dan kedua telinganya, bahagian luar dan bahagian dalamnya. Ketika berwuduk, Rasulullah SAW mengusap kepalanya hanya 1 kali saja, bukan 2 kali atau 3 kali. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Ya. Jadi apa yang Al-Ustaz Hafizahullah sebut pada kita ini, ya, untuk perinciannya, hadis-hadis yang tidak dinyatakan secara teks lengkapnya, cukup dengan maknanya, maka boleh rujuk di nota kaki. Contoh hadis yang mengatakan sekali saja, bukan 2 kali atau 3 kali, maka buka kitab, ya, Sunan At-Tirmizi nombor 34. Maka ini bagus bagi kita yang belajar, satu assignment yang bagus. Ini menunjukkan pelajar yang rajin, bukan malas, bukan hanya bergantung pada kitab ni. Jadi dia akan pergi cari. Sekarang senang je cari dalam internet, pergi ke hadis riwayat Tirmizi, type nombor 34, ataupun ambil matanya, nanti akan keluar. Jadi kita akan lihat. Ya, bukan hanya itu, boleh lihat pula syarahnya. Ya, banyak syarah-syarahnya. Yang terkenal adalah iaitu Tuhfatul Ahwazi. Dikarang oleh salah seorang ulama India, masya-Allah. Bagus sekali. Dan begitulah kitab-kitab yang lain. Jadi cara kita adalah bila disebut hadis-hadis di bawah ni, maknanya buku ini adalah reliable, authentic. Boleh cross check. Betul ke kata Syekh ni? Ya, Hafizahullah Taala, maka kita boleh lihat di sini. Maka itulah dia cara yang memuaskan dalam kita beragama, komplit dengan dalil dan rujukannya serta status hadis tersebut. Maka inilah dia kaedah yang dipanggil cara yang benar dalam menuntut ilmu. Kaedah yang panggil yang menjaga amanah ilmiah keilmuan. Baik. Sekarang berdasarkan penjelasan ini, sekarang kita masuk cara mengusap kepala itu bagaimana? Ambil air di telapak tangan, iaitu 2 telapak tangan sehingga basah. Lalu diletakkan di kening, kemudian kedua tangan yang telah basah itu dengan air itu dijalankan sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke kening, kemudian mengusap telinga bahagian luar dengan ibu jari dan telinga bahagian dalam dengan jari telunjuk. Dan ini dilakukan 1 kali sahaja. Ya, dari Rubaiyah binti Muawidh radhiyallahu anha, bahawa dia radhiyallahu anha pernah melihat Rasulullah SAW berwudu. Kemudian dia berkata, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, beliau mengusap bahagian depan dan belakang darinya, kedua pelipisnya dan kedua telinganya 1 kali. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah bawa hadis ini sama. Ya, sampai kepada bahagian menyapu kepala. Ya, kemudian ia, yakni Nabi SAW membasuhkan kepalanya dengan kedua tangannya, ia menghadapkan dengan kedua tangannya itu dan membelakangkannya. Ia mulai dari depan kepalanya, kemudian dijalankan kedua tangannya sampai ke tengkuknya. Ya, ke kuduknya, tengkuknya. Ya, kemudian dikembalikan keduanya pada tempat yang dimulainya, kemudian membasuh kedua kakinya. Baik. Bagaimana cara praktikal dia? Cari air. Ya, air yang ada di tangan ni setelah ada di atas tapak tangan dilepaskan. Jadi ada air yang masih melekat pada tangan. Nama dia sapu. Jadi sapu, air bekas itu yang ada di atas tangan. Kemudian begini, letak di depan. Nampak? Di depan. Ya, bawa ke belakang. Ini sampai ke tengkuk. Ini sama, lelaki dan perempuan sama. Ya, kemudian dibawa ke depan. Selesai. Kemudian dikatakan tadi, iaitu, ya, dikatakan apa dalam hadis Nabi SAW? Al-uzunani minar ra'si. Maka langsung saja terus ke telinga. Bagaimana nak? Lebihan air yang di tangan tadi masih ada. Masuk telunjuk ibu jari ni dalam ibu jari. Ni, ibu jari membasuh, menyapu yang luar. Telunjuk membasuh yang dalam, menyapu yang dalam. Boleh faham? Ni, senang kita macam ni lah, buat gitu betul. Ni, nampak? Ni telunjuk. Telunjuk yang dalam, ibu jari yang luar. Selesai. Jadi sekali saja terus kepada telinga, selesai. Namanya masahah, jadi air lebihan. Ya, tidaklah ambil air tu belum masuk ke kepala begini. Tak. Jadi cara Nabi SAW. Ya. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau berpandangan bahawa ya di kepala itu 1 air, kemudian di telinga dia ambil air yang lain. Ya, dan Imam Syafi'i rahimahullah suka kepala dan telinga 3 kali. Tapi kalau dilihat dari hadis tadi, sekali terus langsung ke telinga. Nah, ini di sisi ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan mazhab Syafi'iyah, iaitu kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku lebih menyukai disapunya kepala 3 kali. Namun sekali sudah mencukupi. Kalau ikut hadis, sekali saja. Ya. Dan aku suka bahawa bahagian luar kedua telinga dan bahagian dalamnya dengan air yang lain daripada air kepala. Maknanya ambil yang lain. Ya.
Tu. Tapi kalau ikut cara yang sunnah Nabi SAW, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan juga tadi oleh Abdullah bin Zaid Al-Ansari, ya, Nabi SAW di sini hanya sekali. Adapun di tempat lain disebut bilangannya. Boleh faham? Jadi contoh terbaik adalah mencontohi cara Nabi SAW. Baik, selesai. Ya, ini adalah bahagian kepala sama. Ingat ya, kita menyapu kepala, bukan sapu rambut. Sebab akan ada tanya nanti, kalau perempuan rambut panjang sampai ke bawah macam mana Ustaz? Bukan nak sapu rambut, sapu kepala. Sebab kepala ada orang yang ada rambut, ada orang yang tiada rambut. Botak. Di mana nak sapu rambut? Dia bukan sapu rambut, sapu kepala. Jadi hanya sampai ke tengkuk. Wadih? Jelas? Yang kelima, mengusap bahagian atas serban. Ini bagi orang lelaki yang pakai serban. Bagaimana cara dia? Perlu ke buka serban ni kemudian berwuduk? Dari Amru bin Umayyah Al-Ghamri radhiyallahu anhu, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffai. Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bahagian atas serbannya dan kedua sepatunya. Tu. Keenam, mengusap rambut depan kepala jambul dan serban. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati wa 'ala al-khuffain. Bahawa Nabi SAW berwuduk, lalu beliau SAW mengusap jambulnya bahagian depan, atas serbannya dan kedua sepatunya. Imam Ibn Qudamah rahimahullah berkata, ni imam besar pemuka mazhab Hambali, ya, yang meninggal pada tahun 600 lebih Hijrah dengan kitabnya yang sangat monumental dalam bab fiqh, iaitu kitab Al-Mughni. Kalau di sisi mazhab Syafi'i, kitab yang monumental setara dengan Al-Mughni itu adalah kitab apa? Syarah Al-Muhazzab, yang dimulai syarahnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah daripada kitab Asy-Syirazi. Kemudian ada 2 orang, ada 3 orang. Dia syarah baru lengkap. Imam An-Nawawi rahimahullah tak sempat nak syarah habis sebab dia telah lebih awal meninggal dunia. Kalau dia boleh melengkapkannya, maka sungguh umat tak perlu gantung lagi pada kitab lain. Sebab dia adalah kitab Muqaranah Bainal Mazahib. Sungguh menakjubkan Syafi'i rahimahullah. Ya. Kalau di sisi mazhab Maliki, ya, ada satu kitab Al-Mudawwanah kalau tak silap. Ya, masya-Allah. Ini kitab-kitab yang besar menjelaskan tentang pelbagai pandangan-pandangan dari berbagai mazhab. Baik, apa kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah? Apabila sebahagian kepala terbuka seperti yang telah berlaku menurut kebiasaan, bahawa hal itu biasa terbuka, maka disunahkan mengusapnya bersamaan dengan mengusap serban. Imam Ahmad menerangkan bahawa Nabi SAW mengusap serban dan jambulnya secara bersamaan berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Adapun peci apa? Kopiah, songkok. Atau songkok. Peci itu yang lembik-lembik je, kopiah pakai. Kalau sapu atas bergerak dia. Ni kopiah jadi juga bergerak. Ya, maka tidak dibolehkan mengusap bahagian atasnya seperti dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Apa makna dia? Kalau pakai serban, ketika sampai kepala tak payah buka serban. Letak serban, air itu lepaskan, ya, sapu di atas serban saja. Sama. Sapu ke depan ke belakang, terus ke telinga. Atau ni, sapu dijambul sikit, lepas tu atas serban. Boleh faham? Nampak tak? Ni sunnah. Nampak mudah tak? Banyak orang yang tak faham tentang sunnah ni, dia buka serban. Sebab apa serban tak perlu ditanggalkan? Sebab serban dia sulit. Lagi satu, nak buka, nak pasang balik. Ya, kemudian dia tak bergerak. Dia ibarat atas kepala. Sebab tu menyapu kepala bukan menyapu rambut. Jadi serban tu dah ada kepala, dia kemas, dia lekat. Adapun kopiah tak boleh sebab dia bergerak. Dia bergerak, dia tak tetap. Boleh faham? Jadi kalau kita pakai serban yang belit-belit tu, ya, ni jambul, sapu kat sini, kemudian naik atas serban, sapu. Sebab itu dia bukan basuh. Kalau basuh pasti jelun habis serban tu basah. Ya, akhirnya berbusuk. Tu. Masya Allah, ini sudah. Jadi kalau kita pakai serban, tak perlu tanggal serban. Ya, cukup hanya menyapu di atasnya seperti mana yang dibuat ketika, ya, tanpa serban atau kopiah di atas kepala. Sebab apa tengok tu? Kemudian lagi mengusap bahagian atas serbannya dan kedua sepatu. Ini mengusap sepatu ni untuk siapa? Ini musafir di atas khuf. Ya, itu sunnah. Ya, jarang juga orang praktikkan ni. Contoh kita musafir keluar rumah. Ya, sebelum keluar rumah kita dah berwuduk. Itu tabiat sepatutnya diamalkan oleh sesiapa saja ketika dia pergi kerja, dia bermusafir, siap-siap untuk berwuduk. Jadi dia pakai stokin, pakai kasut.
Nanti ketika dia sampai satu tempat, katakan dia telah batal wuduknya. Masuk waktu zuhur katakan batal. Maka ketika dia nak berwuduk, ya, maka dia tak perlu lagi untuk menanggal. Kalau dia solat pakai kasut lah, dalam contoh tepi jalan dia berhenti, ya, dalam hutan dan sebagainya. Sekarang kita ada RNR. Menurut para ulama, kalau dia pakai stokin, ya, maka dia tanggal kasut tu, dia cuma sapu di atas stokin saja. Itu namanya, ya, menyapu di atas huf. Ini, ya, ada perbincangan di kalangan para ulama. Sebab apa? Agama itu mudah. Tengok Nabi SAW, ya, menunjukkan betapa agama itu ada situasinya, maka diringankan, dimudahkan. Menunjukkan apa? Betapa besarnya kewajipan solat. Jangankan solat itu dipermudahkan tata caranya. Ya, bagi musafir boleh dijamak, boleh diqasar. Ya. Bahkan pendahulu kepada mukadimah solat wudu pun boleh dipermudahkan dengan, iaitu tak perlu untuk ditanggalkan kasut atau stokinnya, cukup disapu di atas. Itulah dia. Ya. Baik. Selesai. Jadi kopiah yang bergerak songkok semua, maka kena angkat sapu di atas kepala. Tak boleh. Ya. Sebagaimana yang dilakukan kepada serban. Baik, nanti yang ke-8, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bain." Dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini yang terakhir anggota wuduk, iaitu kaki. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW pernah tertinggal dari kami dalam satu perjalanan safar, dalam perjalanan musafir. Nabi SAW pernah tertinggal. Beliau SAW lalu menyusul kami. Sedang ketika itu kami terpaksa menunda waktu asar sampai menjelang akhir waktunya. Ini maknanya apa? Ya, jamak takhir. Maka kami mulai berwuduk dan mengusap kaki-kaki kami. Nampak tu? Itu keistimewaan untuk orang musafir. Kemudian Nabi SAW menyeru dengan suara yang keras, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya membasuh kedua kaki dalam wuduk. Dan ini diriwayatkan dari perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Juga diwajibkan untuk menyela-nyela jari-jari jemari kaki. Dari Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri radhiyallahu anhu, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yadluku asabi'a rijlaihi bi khinsirih. Aku pernah melihat Rasulullah SAW apabila berwudu, beliau sallallahu alaihi wasallam menggosok jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau berwudu maka sela-selailah jari jemari tangan, ya, dan kakimu. Jadi menyela-nyela jari. Sebab apa menyela-nyela jari? Sebab khawatir anggota yang berada di antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki itu tidak dilalui oleh air, maka tak sah wuduknya. Jadi Nabi SAW bagi satu peringatan, iaitu tumit. Ada orang yang berwuduk di tumitnya tidak basah. Jadi kiaskan juga ke seluruh anggota, wajib wuduk. Sama hukumnya. Ya. Jadi Nabi SAW sebut apa? Iaitu betapa celaka tumit-tumit dari api neraka. Sebab tu ada orang yang solat nanti dihumbankan ke dalam neraka. Salah satu sebab mukadimah pada solatnya adalah tidak sempurna menetapi kriteria wajib, iaitu tumitnya tak basah. Jadi kiaskan seluruh anggota tubuh badan. Sebab itu dalam berwuduk ni, satu perkara yang hendaklah wajib diingat, iaitu wajib diberikan perhatian, beringat, berjaga-jaga, iaitu pastikan seluruh anggota itu dibasahi, dilalui oleh air. Jangan ada penghalang. Kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, rupa-rupa tengok lepas solat, tengok ada cat seketul sini, cat di bawah ni. Terutama orang jadi pomen kereta tu, mekanik, banyak minyak ni, minyak hitam ni berbagai. Kecuali kalau dia dah usahakan tak boleh tanggal juga, itu dah diangkat, itu darurat. Ya, cat. Dah solat lama dah, tiba-tiba tengok, ada 2 ketul cat. Maka kena solat semula. Sebab apa? Tak sah wuduknya tadi sebab tidak rata air di bahagian anggota wuduk yang wajib. Boleh faham? Jadi bila sampai ke jari dan khususnya jari kaki, jari tangan still okey. Sebab dia jarak, dia boleh dibergerakkan jarak. Kalau lalu air kita tak gosok pun tak apa. At least dia tetap dapat melepasinya. Tapi kalau jari kaki, kita boleh renggang sikit je. Setengah orang tak pandai nak meregangkan jari kaki. Dia tak ada skill. Dia tak boleh. Ada orang begitu kan? Dia tak boleh. Dia tak pandai nak renggang. Jangankan itu, jari ni. Cuba tengok. Ada orang boleh gini, tapi ada orang tak boleh buat begini.
Belum tentu ada orang boleh renggang begini jari dia. Ya, dia nak buat apa tak boleh. Ada orang dia boleh, skill dia, skill. Dia pandai. Bukan dia pandai. Tak tahu Allah lah bagaimana dia buat. Ada orang boleh gerakkan telinga. Duduk dia naik telinga. Itu janggal, unik, nadir. Ya, bukan kita buat itu. Tapi itu adalah keistimewaan. Baik, bila sampai di kaki, maka guna jari kelingking Nabi SAW. Namun para ulama kata, dia punya tujuannya adalah yang penting air diratakan di antara celah-celah jari. Maka gunalah jari mana pun. Tapi kalau nak ikut sunnah Nabi SAW, Nabi menggunakan iaitu jari kelingking. Bila air mengalir, usuk sini. Setiap jari itu di antara jari. Ya, ataupun pakai jari-jari tangan ni. Pastikan yang penting, ya, matlamatnya air iaitu membasahi di antara celah-celah jari. Begitu juga di bahagian tumit. Banyak orang kadang buka air pahit, dia buat begini-begini je. Kita tengok air tak kena pun di bahagian tumit. Ya. Dia bukan makna tak kena tumit tu keseluruhan tak. Dia ada satu point yang kecil saja di tumit tak kena. Disqualified. Tanpa dia sedari dia solat dengan solat itu. Maka dia akan mendapat ancaman, iaitu celakalah tumit-tumit dari api neraka. Sebab itu bila kita guna tangan, kita akan rasa terpuaskan. Kita akan ratakan air seluruhnya. Ya. Jadi ini pastikan jangan asal berwudu. Ingat. Sebab apa? Bila cacat wudu itu, maka akan banyak keistimewaan yang hilang. Yang lebih merugikan nanti di negeri akhirat dihumbankan ke dalam neraka. Solat bukan main lagi. Yang wajib, yang sunat lagi bagai malam lagi bangun, tapi intronya adalah salah. Sebab itu ibadah ni dia ibarat domino teori. Tahu domino? Ni susun ni, susun. Macam basikal tu banyak susun. Kita tolak yang pertama, apa jadi yang terakhir? Jatuh semuanya. Nampak tak? Yang lain tu elok susun, bukan main lagi, kemas je. Tapi bila yang pertama ditolak, dia jatuh semua habis. Maka disqualified. Jadi ini bukan perkara kecil. Jadi sunnah yang wajib, sunnah yang sunat, dua-dua hendaklah berjalan seiringan, maka dapat markah yang terbaik. Sebab apa? Jangan diabaikan yang sunat, sebab dia pelengkap. Ya. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kita. Ya. Innallaha yuhibbu idza apabila salah seorang itu melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah dia lakukan perbuatan itu yang terbaik. Ayyutqina. Lakukan yang terbaik. Sebab apa? Nabi SAW adalah memperingatkan kita, mengajar kita. Ya, bila seorang mukmin itu melakukan suatu perkara, dia mesti melakukan yang terbaik, kemuncak kebaikan. Macam mana kita nak define kemuncak kebaikan? Iaitu ikut spek yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW itu yang berbuat, maka Nabi SAW adalah our benchmark. Ya. Our benchmarking kita adalah Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Allah yang perintahkan. Ya. Wa ma atar rasul fakhuzu. Ya, ati Allah wa ati rasul. Ya. Wallazi ba'atsa fil ummi, bukan itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Buat yang terbaik. Jangan buat asal buat. Yang penting sah. Itu bukan cara orang yang berbuat ibadah dengan yang terbaik. Kita diperintahkan untuk buat yang paling terbaik. Ya. Baik, yang kesembilan, tertib dalam berwudu. Maknanya apa? Dia mengikut urutan. Right from beginning, in sequence, satu-satu. Ya, sebab banyak orang yang tidak ikut sequence. Apa contoh? Tadi basuh tangan, jap kanan, jap kiri, jap kanan, jap kiri. Kaki kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dia macam berkawat pula. Padahal Nabi SAW buat satu-satu. Start from kanan, baru kiri. Selesai, move kepada langkah seterusnya. Tertib ialah membasuh anggota-anggota wuduk satu persatu dengan tertib berurutan. Yang Allah Ta'ala perintahkan dalam ayatnya yang mulia. Dalam surah Al-Ma'idah yang telah dipaparkan di awal. Perbahasan tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan berwuduk. Ingat, dalilnya surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang ke-6. Cuba ingat dalil tu. Jadi senang nanti kita nak mengajari orang. Kita ingat hafalan ayat berwuduk. Ini perkara-perkara basic yang hendaknya kita ingat. Benda yang setiap orang maklum minad din bil darurah, dia mesti wajib buat, dia mesti tahu berwuduk. Dan kita sebagai mengajar menjadi satu kewajipan bagi kita. Kita letak hukum wajib sebab kita mengajar. Kita hafal ayat itu. Kita hafal hadis tadi. Satu ayat daripada surah Al-Maidah tadi dan juga hadis daripada riwayat Uthman radhiyallahu an. Senang bila kita explain. Sebab apa? Sebab apa orang yang mengajar ni kena hafal? Sebab kita nak mengakrabkan umat ini supaya mereka sentiasa mendengar bukan perkataan kita. Kita nak mereka dengar qala Allah wa qala Rasul. Sebab umat ini dah jauh daripada
kaedah ini. Padahal kaedah ini dia relevan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jangan didahulukan ucapan-ucapan kita. Dahulukan ucapan iaitu firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi SAW. Ini adab yang sepatutnya dijalani oleh setiap orang yang mengajar. Iaitu bagaimana dia beradab terhadap sumbernya. Iaitu daripada Rabbnya Allah Ta'ala dan daripada Rasulnya SAW. Itulah dia metod kaedah dakwah yang sepatutnya dijalani oleh setiap orang. Sebab itu para duat ekstra kerjanya. Kena bermujahadah, kena berkorban. Ya, jangan datang ke alasan. Jangan datang riwayat secara makna saja. Semua ceramah dia riwayat makna je. Ya, seolah-olah dia tu dia macam orang biasa. Sebab tu ingat, kita kena membiasakan, mengakrabkan agar tertanam kecintaan. Ya, agar tertanam minat, agar tertanam nikmat bila seseorang itu dia mendengar kalam Allah, mendengar kalam Rasul SAW. Boleh faham? Ini penting. Sebab tu belajar kitab-kitab ni yang paling nikmat apabila di dalamnya disenaraikan qala Allah wa qala Rasul untuk setiap amalan. Apatah lagi dalam belajar yang berkaitan dengan dua ilmu yang paling pokok, iaitu akidah dan fiqh. Ya, kemudian disusuli dengan berkaitan dengan akhlak. Baik, kembali. Ya, jadi tertib. Ya, urutan in sequence. Ya, sequential. Ya, membasuh wajah, kedua tangan, kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Jadi tertib wudu adalah wajib menurut pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama. Ini adalah pendapat mengikut mazhab Syafi'i, Hambali, Abu Thawr, Abu Ubaid dan Az-Zahiriyah. Ya, ini para ulama. Ya, masya-Allah. Barang siapa yang masuk dalam perbahasan fiqh, masya-Allah. Sebab tu belajar agama ni nak jadi ustaz ke dia itu, dia satu syarat dia apa? Dia mesti cerdas. Mesti cemerlang. Sebab apa? Sebab banyak perlu hafal. Banyak perlu menganalisa. Banyak buat analisa, buat comparison and then buat decision. Sebelum nak disampaikan kepada orang lain. Dia sendiri mesti well versed, mesti firm, mesti tahu, knowledgeable. Dia seorang yang tahqiq, boleh buat kesimpulan-kesimpulan. Seperti seorang nak jadi engineer, nak jadi doktor, mesti cerdas. Tak boleh orang yang tak cerdas. Betul atau tidak? Dalam urusan dunia pun kita setuju. Boleh tak dapat SPM, ya, sains dapat apa, lulus saja. Fizik lulus, matematik lulus, biologi lulus, apa lagi? Chemistry lulus. Kemudian nak ambil jurusan engineer, boleh tak? Tak akan boleh. Sebab kalau dia masuk, pasti dia akan fail. Lazimnya. Sebab apa? Di situ perlukan kecerdasan. Ya, kepahaman. Perlu menganalisa raw data. Kemudian baru nak buat kesimpulan-kesimpulan. Kes-kes yang pelbagai. Itu dalam urusan dunia. Perlukan kecerdasan. Apatah lagi dalam urusan agama, lagi perlu kecerdasan. Sebab kalau silap buat keputusan, membinasakan di akhirat. Boleh faham? Ni. Jadi jangan hantar anak yang gagal, yang lemah, pergi sekolah agama supaya jadi ustaz. Kalau pergi belajar untuk dia lepas daripada ilmu fardu ain tak apa. Tapi kalau nak suruh dia jadi ulama, pastikan dia mesti orang yang cerdas. Dan kalau dia belum cerdas, ketika dia belajar, dia kena berusaha untuk jadi cerdas. Ya, apatah lagi kalau pergi belajar, kelas tak masuk, duduk dalam kelas tidur, ya, hanya pergi exam, ini yang rosak. Ya, tu yang ceramah yang bukan-bukan. Sebab tu kena check background orang yang mengajar ini. Kena tengok dia latar belakang dia, ya, dia pergi kelas ke tidak, ya, dia rajin baca kitab ke tidak. Ni baca kitab tidak, berceramah ke sana kemari. Itu yang keluar perkataan-perkataan dia. Ya, Quran tak keluar, hadis tak keluar. Apa yang keluar? Pendapat-pendapat dia. Tengok-tengok janggal, maka ajaib. Oh, rupanya bila ditelusuri, tak belajar. Ya, kalaupun dia mengajar, baca kitab pun kitab yang tak ditahqiq. Kitab yang tak mana apa sumber, pakai sampaikan je. Apa saja dia dengar, semua disampaikan. Maka terhasillah perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana nak tapis ni? Kita ni yang belajar ni, perlu ada penapis juga. Ya, kalau boleh kita lebih cerdik daripada yang mengajar, supaya jangan kita tertipu dengan yang mengajar. Kalau tidak, dia binasa, kita pun binasa. Boleh faham? Ini kaedah penting. Ya, sebab setiap orang akan bertanggungjawab nanti di negeri akhirat. Dia tak boleh salahkan Tok Guru. Memang dia akan menyalahkan Tok Guru, tapi dia sendiri at the end fully accountable of their deeds. Kenapa anda tak verify? Bukankah Allah perintahkan untuk tabayun, cross check? Kenapa ikut membetul-tuli? Ya. Jadi masing-masing akan berlepas diri. Maka sebab itu kita mesti ada usaha.
kesungguhan. Ya, sebagaimana kita usaha kesungguhan dalam urusan dunia yang hanya sampai di dunia, apatah lagi urusan yang akan sampai nanti di negeri akhirat yang kita akan bertanggungjawab. Maka make sure ya, ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang kita telah buat analisa, kita telah buat perbandingan, kita telah buat kajian, dan kita telah tahqiq dan kita pegang pendapat itu. Ya, dengan itu kita ada dalil yang dapat ditegakkan ketika berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Kita sendiri akan defend ourselves. Orang lain tak akan defend kita. Tok guru kita tak akan defend kita. Ustaz kita tak akan defend kita. We are fully responsible and accountable. Ya, terhadap semua amal ibadah yang kita bawa nanti berhadapan dengan Allah Ta'ala. Di dunia kita boleh salahkan orang, tapi di akhirat kita sendirilah yang bertanggungjawab. Kenapa? Kerana Allah telah berikan kita akal, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga. Jangan jadi seperti orang kafir. Ada mata tidak melihat, buta. Ada telinga tidak mendengar, pekak. Ada mulut tidak berbicara, bisu. Tengok bacaan Al-Quran, banyak tu Allah ancam, Allah sindir, Allah murka kepada orang-orang yang diberikan 3 panca indera yang paling utama ni, tapi dia tak gunakan. Ya, dia guna panca indera orang lain, dia guna lisan orang lain, dia guna mata orang lain. Padahal dia ada juga. Boleh faham ni? Jadi sebab itu agama itu bergantung kepada kita. Ultimately we are fully responsible and accountable. Orang lain tu hanya sarana, wasilah untuk kita mengambil. Tapi mutlaknya kita yang decide. Sebab tu kita mesti ada ya, iaitu toolsnya, alatnya, peranti. Untuk apa? Iaitu evaluate and verify. Then you decide. Always remember this principle. Decision you make, action you take, you will reap the benefit or ya, advantage or disadvantage di negeri akhirat nanti. Understand? Faham? Faham tu? Maknanya tindakan yang kita buat, keputusan yang kita buat, tindakan yang kita berbuat, kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Allah dah awal-awal lah letak ultimum ya, tindakan. Allah dah letak satu guideline yang jelas. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Allah sebut lagi dalam ayat yang lain, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula. Allah sebut lagi dalam ayat lain, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah sebut lagi dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang hendaknya kita berjalan di atas prinsip itu. Ya, ingat, agama ini kita yang bertanggungjawab. Jadi orang yang mengajar, ya, tak kira dia gelaran apa pun pada dia, bila dia mengajar, dia wajib berjalan di atas prinsip ini. Perdekatkan umat dengan kaedah ini. Setiap apa yang disampaikan, maka letakkan sandaran. Qala Allah wa qala Rasul. Dan juga kaul para ulama, para sahabat, para tabi'in, ya, para salaf dan ulama-ulama utama yang berjalan di atasnya. Jangan didatangkan kaul dia sahaja, ucapan dia saja, sungguh ini menyelisihi amanah ilmiah dalam menyampaikan kebenaran. Sebab itu kita mempelajari kitab seperti ini, kita aman, kita selesa, kita confident. Sebab apa? Maklumat-maklumat yang dipaparkan adalah ada sumbernya, otentik. Ya, kita boleh cross check kepada puncanya. Tu where we can trace to the original source of those statement in this book. Boleh faham? Letak semua sekali, ada nota kaki. Jadi selamat. Sebab itu nak belajar, nak beli buku, nak beli kitab, nak belajar, itulah dia method. Tengok catatan kaki, rujukan, statement yang dia buat. Ya, maka dengan itu kita akan ada ulasan, ada alasan, ada hujah. Baik. Selesai. Jadi ini adalah wajib muawalat, ya, muawalat yang berturut-turut dalam membasuh anggota wuduk. Artinya sebelum satu anggota wuduk mengering, ia membasuh anggota wuduk lainnya dalam waktu yang normal. Jadi, maknanya apa? Dia maknanya berurutan, tanpa ada satu gap yang panjang. Contohnya, dah basuh muka, relax dulu. Relax, pergi dapur sekejap, lepas tu pergi sambung pula. Basuh tangan pula. Itu kan, ya, itu bukan berwuduk namanya. Tak ada urutan, terputus niat dia. Ya, maka terputus niat kena berwuduk baru. Ya. Baik, mengering. Ia membasuh anggota wuduk lainnya dalam waktu yang normal. Dalam waktu normal maknanya mengikut uruf kebiasaan. Bila dia disebut wuduk, dia masih dalam keadaan untuk meneruskan wuduknya. Sehingga jangan sampai seseorang berwuduk lalu menyela wuduknya dengan pekerjaan lain yang menurut adat kebiasaan dianggap telah menyimpang dari wuduk tersebut. Ya, maknanya dia dah memisahkan diri. Seolah-olah bukan dia berwuduk. Contoh,
Ya, kita berwuduk tadi, ya, tengah-tengah sapu muka, ya, anak panggil. Ya, panggil kerapu. Kenapa? Ya, ada katak geli. Dia pun datang, halau katak. Lepas tu dia pergi sambung balik. Itu dah keluar daripada uruf kebiasaan. Tapi kalau ketika dia berwuduk, tiba-tiba ada orang memberi salam, maka dia pun jawab salam. Kemudian dia sambung. Itu tidak memutuskan. Itu adalah perkara yang dibenarkan. Itu normal. Sehingga jangan sampai seorang berwuduk lalu menyela wuduknya dengan pekerjaan lain yang menurut kadar adat kebiasaan dianggap telah menyimpang dari wuduk tersebut. Nabi SAW selalu melakukan wuduk dengan berturut-turut dan tidak ada riwayat lain selain itu. Atha rahimahullah berpendapat bahawa tidak apa-apa jika terjadi pemisahan sebentar di antara anggota-anggota wuduk yang dibasuh, dan ini merupakan pendapat Al-Hasan An-Nakhai dan salah satu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Hendaknya at-tayammun, yakni memulai dari kanan dalam berwuduk, kerana Nabi SAW memerintahkan kita dalam hal-hal kebaikan mulai dari arah kanan. Artinya memulai membasuh anggota wuduk bahagian kanan lalu yang kiri dari kedua tangan dan kedua kaki. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunnu, ya, at-tayammunnu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah SAW menyukai mendahului bahagian kanan. Ya, yu'jibuhut tayammun. Suka bahagian kiri mulai. Pakai sandal, pakai kasut. Ya, pakai slipper. Sikat rambut. Berkanan. Bersuci. Dan dalam semua urusannya. Jadi ini kaedah umum. Hal-hal kebaikan, ada yang telah Nabi SAW menyatakan, ada yang Nabi SAW buat kaedah umum. Contoh makan dengan kanan, iaitu wajib. Minum kanan wajib. Dia sunnah yang wajib. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Apabila kamu mengenakan pakaian, pakai pakaian, menyarung pakaian, dan apabila kamu berwuduk, mulailah dari bahagian kanan anggota tubuh kamu. Nanti akan datang bab perbahasan tentang berpakaian, sunnah. Pakai kanan, lepaskan kiri. Ya, dengan baca bismillah akan datang penjelasan. Baik, yang ke-10. Yang ke-10 yang terakhir. Berdoa setelah selesai wuduk. Bismillah. Setelah dah komplit, ya, ditutupi dengan, iaitu selesai berwuduk, habis dah bahagian kaki. Iaitu ditutupi dengan berdoa sesudah selesai wuduk. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kamu yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya kemudian membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya, apa akibat bila dia baca doa ni? Maka akibatnya melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu syurga yang ia boleh masuk dari mana saja yang ia kehendaki. Ini very special person. Jadilah special person tersebut. Dalam hadis disebutkan satu-satunya sahabat Nabi SAW yang diharapkan dapat memasuki melalui 8 pintu syurga ni siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana dia telah melakukan 3 amalan yang sama pada satu hari yang sulit untuk kebanyakan kita melakukannya. Apa? Berpuasa pada hari itu, menziarahi orang sakit, satu lagi tak ingat, mengantar jenazah ke permakaman. Bayangkan 3 ni ada pada dia, maka dia Nabi SAW harapkan dapat masuki ke 8 pintu syurga. Ini perkara yang sulit. Bukan senang puasa hari itu tiba-tiba ada jenazah yang meninggal, dia pergi, kemudian hantar pula ke kuburan. Apatah lagi hidup di zaman sekarang, kebanyakan kita bekerja dan sebagainya, macam mana nak mengantar jenazah, macam mana nak ziarah jenazah, apatah lagi duduk di kawasan lain. Tapi boleh, semua orang boleh mampu melakukannya. Sebab itu, ini satu kaedah penting. Ada satu perkara yang paling mahal di atas muka bumi ni, yang paling mahal, yang semua manusia boleh membelinya. Hatta orang miskin, orang kaya memang tak heran. Ada perkara yang paling mahal di atas dunia ni, yang paling mahal, benda yang paling mahal, ya, yang semua orang boleh membelinya walaupun dia seorang miskin, tak ada duit, iaitu beli syurga. Dengan apa? Taqwa Allah.
Semua orang boleh beli. Miskin, kaya, apa kerana dia boleh beli. Tapi dengan tukaran apa? Bayarannya takwa Allah. Nampak tak? Betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat malang jika seseorang nanti dia tak meraih syurga. Sebab apa? Semua orang boleh beli. Kalau urusan dunia, tak semua orang boleh beli. Sedikit saja yang boleh beli. Betul kan? Boleh bilang dengan jari orang yang mampu beli kapal terbang. Orang yang boleh beli apa sajalah yang mahal boleh dibilang dengan jari. Tapi syurga yang paling mahal tidak ada bandingan dengan dunia dan seisinya. Semua orang mampu beli, walaupun dia miskin apa kedana, ya, bankrupt, muflis, dia boleh beli dengan satu saja, bayarannya takwa Allah. Ya, tengok jalan untuk beli dia mudah. Masuk ke dalam syurga manusia 8 pintu syurga. Syurga ni ada 8 pintu. Dia boleh masuk semuanya. Ni the best, the ultimate syurga. Semua sekali dia boleh masuk. 8 pintu. Mudah tak caranya? Selesai saja berwuduk. Wuduknya sesuai dengan cara Nabi SAW. Kemudian dia berdoa dengan doa ini. Jadi jangan abaikan setelah mendengar ini. Jangan lupa setiap kali berwuduk baca doa ini. Perlu angkat tangan? Tak perlu. Tadi kita dah sebut dalam adab berdoa, ada yang Nabi SAW ajar doa angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Ini salah satu contoh doa yang tidak perlu angkat tangan. Keluar saja daripada bilik air ataupun selesai berwuduk, langsung saja baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat lain ada tambahan, iaitu Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi combinekan dua ini. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang bersihkan diri. Ya, bukan hanya kita hafal, first step kita hafal, second step kita bayangkan maknanya. Faham? Cuba lihat, doa-doa, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW ni satu pun tak lepas daripada mentauhidkan Allah. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, cuba tengok, zikir pas solat, zikir pagi petang, yang mendominasinya semua berkaitan dengan penegasan komitmen seorang hamba dalam bab yang berkaitan dengan tauhid. Sebab apa? Untuk menyelamatkan kita. Amal ibadah kita terselamat dengan tauhid. Kita akan terselamat dengan tauhid nanti di negeri akhirat. Ya. Kemudian di sini disebutkan tentang, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat. Taubat yang pertama itu taubat khawatir, takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebab kalau terjatuh, sama ada sedar atau tidak, nanti ya kerugianlah yang akan dituai di negeri akhirat, tak layak, tak boleh masuk syurga. Ya. Maka bertaubat, kita bertaubat daripada apa? Seluruh dosa, terutamanya ya Allah, jika pernah dalam kehidupanku melakukan syirik, ya, tanpa sedari atau ketahui, ya, maka ampunlah dosaku ya Allah. Aku bertaubat, tidak akan sekali-kali kembali kepada perkara-perkara kesyirikan. Kemudian termasuk dosa-dosa selain daripada itu. Ya, dan jadikanlah aku termasuk orang yang membersihkan diri. Ya. Sebab apa? Wuduk ini salah satu faedah yang sangat agung adalah menggugurkan dosa-dosa. Ya. Dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi 'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Ya, apabila seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, basuh wajah, maka keluarlah setiap dosa dari wajahnya yang ia pernah melihat haram dengan kedua matanya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan titisan air terakhir. Jadi air yang membasahi wajah menitik itu semua gugur dosa wajah. Ya. Bila dia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa berguguran dari kedua tangannya yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau titisan air yang dia berwudu. Dan bila dia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan titisan air yang terakhir. Hatta yakhruja naqiyan minaz zunub, hingga keluarlah dalam keadaan bersih dari dosa. Inilah kita berdoa. Betul kan? Supaya itulah dia wuduk yang sempurna, yang muwafaqah dengan sunnah Nabi SAW. Dapatlah faedah ni. Jadi maknanya setiap hari kita melakukan dosa-dosa, maka setiap hari dibersihkan, dihapuskan dengan berwuduk. Lagi banyak kita berwuduk, lagi potensi banyak maksiat. Jadi di antara solat zuhur ke solat asar, banyaklah kita buat dosa. Asar ke maghrib, banyak dosa. Maghrib ke isyak, banyak dosa. Tapi ada waktu-waktu yang banyak sekali dosa. Waktu apa? Waktu siang.
Daripada waktu subuh sampai ke zuhur. Banyak keluar merata pergi tengok. Sia-siakan waktu macam-macam. Yang waktu malam pula isyak sampai ke subuh. Ada orang jadikan malamnya untuk bermaksiat. Ada orang menjadikan malamnya untuk taat kepada Allah. Maka ya, ketika dia berwuduk, maka gugurlah dosa-dosa. Dosa apa ni? Dosa-dosa kecil menurut para ulama. Dosa kecil kita tak terhitung, tak terhingga. Banyak sekali. Ya, dosa mata yang tak boleh dikawal di zaman ni. Dosa telinga dengan hiburan, dengan muzik, bagai-bagai, dengan kata-kata fitnah, ya, pengumpat, mengkeji, sindir orang, ya, mulut kita tak berhenti bercakap, dan pelbagai lagi. Boleh juga sesudah wuduk membaca doa ini, iaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk kemudian selesai berwuduk dia membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, maka Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu dan aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ini doa yang sering kita baca, kafaratul majlis. Setiap kuliah disunahkan, setiap berucap baca, ya, baca zikir ini. Sebab apa? Untuk membersihkan, untuk menggugurkan dosa dari ucapan, sabkul lisan. Kadang-kadang sampaikan kuliah tersilap, ya, tersasar, salah baca ayat, salah baca hadis, salah huraian, terkata orang, terdedah air, macam-macam, tak sengaja. Ya, dan juga yang sengaja. Maka bila selesai baca zikir ini. Rupanya zikir ini juga dibacakan ya setelah berwudu. Boleh. Itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka akan ditulis di kertas putih kemudian dialihkan pada stempel yang tidak akan pecah sampai hari kiamat. Dicatat ya ucapan doa ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, dan tidak ada riwayat daripada Nabi SAW mengenai bacaan ketika wudu, yakni doa ketika membasuh setiap anggota wudu selain tasmiyah, membaca bismillah pada permulaan wudu, dan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di akhirnya, dan boleh juga sudah wudu baca doa tadi. Jadi di sini ingat, ada di kalangan masyarakat ketika dia berwudu, ketika basuh tangan dia baca doa tertentu, ketika basuh muka dia baca doa tertentu, ya, kemudian baca di kaki ada baca tertentu. Ini semuanya tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan perkara ini. Maka tinggalkan, kerana dia bukan daripada ya amalan Nabi SAW. Walaupun ia dilakukan barangkali oleh para ulama yang datang kemudian. Tapi ingat, para ulama dia bukan Nabi. Hebat macam mana, alim macam mana, warak macam mana, diberikan gelaran wali, tapi mereka tak boleh mensyariatkan sesuatu. Sama ada yang wajib, begitu juga yang sunat. Kembali pada Nabi SAW, kerana Nabi SAW adalah teladan kita. Hanya Nabi SAW saja satu-satunya yang authorized, diberikan hak mutlak oleh Allah Ta'ala untuk menggezetkan sesuatu amalan. Dan Nabi SAW bukan daripada dirinya sendiri, bukan daripada hawa nafsunya sendiri ketika menggezetkan sesuatu amalan. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adapun manusia banyak terpengaruh dengan nafsu, ya, atas alasan baik, bagus, apa salahnya. Tapi itu bukan alasan syar'i. Itu alasan ya hawa nafsunya dengan niat yang baik. Niat yang baik tidak menghalalkan cara. Ya, sebab itulah ya sebaik-baik perkataan ada apa? Ya, fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi. Sebaik-baik petunjuk adalah ya petunjuk Nabi, ya huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang erat-erat. Ya, jangan apa? Jangan meninggalkannya. Insya-Allah dengan itu kita termasuk di dalam orang yang benar-benar menunaikan hak ucapan syahadah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa rasuluh, ma mana wa rasuluh? Ya, bal yuta'u wa yuttaba. Rasulun yuta'u wa yuttaba. Nabi SAW rasul, yuta' taat, wa yuttaba ikut. Jangan ikut selain daripada itu. Kerana ikut selain daripada itu tak dijamin, tak ada fadilah. Bahkan yang membinasakan nanti backfire. Waliyazubillah. Jadi bukan senang sebenarnya untuk kukuh berada di atas copy paste Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang memiliki keinginan, kesungguhan, kecintaan yang dalam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapat perkara tersebut. Semoga kita yang mendapat nikmat yang sangat agung ini, iaitu kecintaan yang dalam, iaitu dapat mengikuti ya apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang kita diwajibkan untuk mencontohinya. Selesai sudah, iaitu penjelasan bahagian yang pertama tentang sunah-sunah yang berkaitan dengan wudu, ya, dan juga
Ya, beberapa perkara yang berkaitan dengannya yang hendaknya kita hindari dan tidak ada sumbernya daripada sunnah Nabi SAW. Baik. Ya, pada umur nanti insya-Allah kita akan berpindah pada bahagian B, iaitu pembatal wudu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk menghidupi sunnah Nabi SAW, terutamanya di bahagian kepala. Kalau selama ni kita hanya menyapu-nyapu di bahagian tertentu, maka ikutilah sunnah Nabi SAW. Mengambil air, melepaskannya, ya, air yang sisa di tapak tangan, sapu ke belakang sampai ke tekuk, bawa ke depan, langsung saja masuk ke telinga, selesai, terus ke kaki. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Ya, kekurangan kesilapan, moga-moga Allah mengampuni dan memperbaiki urusan kita dan memberikan kita istiqamah di atas ya sunnah Nabi SAW. Allahumma ahyina wa amisna ala al-Islam was sunnah. Dengan itu semoga nanti kita akan mendapat nikmat yang agung, dapat bersama dengan Nabi SAW, ya, juga beserta pengarang Hafizahullah Ta'ala yang telah menolongkan dan memudahkan kita untuk memahami, mengilmui dan melaksanakan sunnah Nabi SAW melalui kitab ini. Ya, bersama Rasulullah SAW di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.